Selamat pagi murid-murid 3H. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam bab 4, lukisan berskala bahagian 2. Baik, kita ingat semula formula untuk mencari skala pada pelajaran yang lepas. Formula skala ialah ukuran lukisan berskala bahagi ukuran objek. Jadi cikgu ada bagi tahu tipsnya adalah L bahagi O. So LO. Dan lazimnya skala adalah di dalam bentuk nisbah. Begini. 1 nisbah N. Baik, ini adalah contoh di dalam buku teks kamu iaitu uji minda 4.1b. Soalan ini meminta kamu mencari skala yang digunakan oleh lukisan berskala di bawah ini. Dalam bentuk 1 nisbah N. Dalam bentuk 1 nisbah N. Jadi cikgu tunjukkan satu contoh. Katakanlah kita buat B. Tuliskan formula skala. Skala sama dengan L bahagi O. Apa itu L? L ialah ukuran pada lukisan berskala. Yang inilah lukisan berskala kita. Scale drawing ni dalam bahasa Inggeris. Dan O adalah objek, ni objek kita ya. Jadi kita tengok ukuran pada lukisan berskala yang ini ya. So kita pilih satu sisi. Kita ambil sisi yang berada di atas. So ukurannya 2 cm. Bahagi dengan, jadi jika untuk lukisan berskala kita ambil sisi yang berada di atas, pada objek juga kita ambil sisi yang berada di atas. Ukurannya adalah 6. Jadi 2/6 kita mudahkan jadi 1/3. Di mana nombor di atas mestilah 1. Angkanya mesti 1. Jadi kita tukar dalam bentuk nisbah 1 nisbah N, maka dia menjadi 1 nisbah 3. So ini adalah skala untuk B. Ini adalah contoh untuk melukis lukisan berskala dari objek. Maksudnya contohnya yang ini adalah objek kamu ya. Objek kamu, jadi kamu kena lukis satu lukisan yang mempunyai skala 1 nisbah 1. Jadi ini telah dilukis untuk kamu ya. Jadi cikgu akan terangkan bagaimana kita dapat jawapan ini. So yang ini adalah objek. So ini adalah skalanya 1 nisbah 1. Jika nombornya sama 1 nisbah 1 bermaksud lukisan berskala kamu adalah sama dengan objek. Jadi kita lukis lukisan yang samalah. Faham ya? Untuk contoh seterusnya, kamu kena lukis satu lukisan berskala berdasarkan objek ini. Berdasarkan objek ini dengan skala 2 nisbah 1. So lukisan telah pun dilukis. Jadi cikgu akan terangkan macam mana dapat lukisan ini menggunakan skala 2 nisbah 1. Biasanya lazimnya nisbah adalah dalam bentuk 1 nisbah N. Kita biasa letak nombor 1 di depan. Jadi kalau nisbahnya 2 nisbah 1, biasakan kita tukarlah. Depan ni menjadi 1. So 2 nak jadi 1, bahagi dengan 2. So belah kanan pun kita kena bahagi dengan 2. So dapat 1/2. Jadi kita ingat balik, 1 ini mewakili lukisan dan 1/2 ini mewakili objek. Jadi kita nak lukis apa? Kita nak lukis lukisan objek dah ada. So kita tengok lukisan ni, nisbahnya 1. Objek 1/2, maksudnya lukisan lebih besar daripada objek, sebab tu lukisan lebih besar. Tapi nak besar sebanyak mana nak besar? Sebanyak mana setiap sisi ini kita darabkan dengan 2. Sebab nombor dia 1/2. Kalau 1/3 darab 3. So sebab nombornya 2 di sini, kita darabkan dengan 2. So kita tengok sisi atasnya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. So bermakna 4 darab 2, kita mesti ada 8 kotak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Sisi sebelah kiri pula 1, 2, 3, 4. So 4 kita darabkan dengan 2. So dapat 8 tak? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat 8. Betul. Jadi kamu teruslah lukis segi 4 sama. Dia sebenarnya segi 4 sama, tapi nampak macam segi 4 tepat sebab lukisan ni tak sekata. Panjang lebarnya tak sekata. Baik, seterusnya kita nak lukis lukisan berskala dengan nisbahnya dengan skala 1 nisbah 2. So ini jelaslah nombor pertama adalah 1. So betul lah skala ni ya. So kita ingat ya, 1 mewakili lukisan, 2 ini mewakili objek. So ini adalah objek.
Okay, ini adalah lukisan kamu. Okay, lukisan berskala kamu. So, macam mana kita nak lukis lukisan berskala? Okay, ni dah lukis untuk kamu. Jadi, cikgu nak terangkan macam mana dapat lukisan ni lebih kecil daripada objek. So, kita tengok ya. Kita nak lukis lukisan. Okay, objek dah dilukis ya. So, lukisan ni nombor dia 1. Okay, nisbah yang diberi 1. So, 1 dengan 2, 1 lebih kecil daripada 2. Lebih kecil dari 2. Sebab itu, lukisan kamu kecil. Okey, dia lebih kecil dari 2. So, kita nak kecilkan sebanyak mana? Okey, kita tengok nombor pada objek 2 kan. Jadi, kita kecilkan sebanyak bahagi 2. Maksudnya setiap sisi kita bahagi dengan 2. Jadi, kita kira sisi atas 1, 2, 3, 4. So, 4 ni bahagi 2 dapat 2. So, kita tengok betul tak 2 kotak di atas? 1, 2, betul. Okey, untuk sisi di sebelah kiri, berapa kotaknya? 1, 2, 3, 4 sama juga. So, 4 pun kita kena bahagi dengan 2. So, sepatutnya ada 2 kotak di sini. 1, 2, betul. Jadi, kita teruskanlah melukis. Itu cara kamu nak tengok So kebanyakan murid dia tersilap, dia confuse macam ni. Dia tengok ini 1, ini 2. Oh, 2 so kena lagi besar, so kena lukis lagi besar. No, tak. Dia terbalik sebenarnya. Okey, yang 1 ni lukisan, nombor 2 ni sebenarnya untuk objek. Okey, so tengok balik untuk kamu faham. Okey, baik, ini adalah contoh di dalam buku kerja kamu ya. Okey, so dia suruh lukis, ini adalah objek. Dia suruh lukis lukisan berskala dengan menggunakan skala nisbah 1 nisbah 1. Okey, 1 kepada 1. Jadi ini adalah objek tadi objek, dan ini adalah lukisan berskala kamu. So, cikgu dah tunjukkan contoh tadi. Kalau nisbahnya 1 nisbah 1, jadi kamu lukis semula perkara yang sama. Okay, benda yang samalah. Jadi lukis semula objek ini ke lukisan berskala. Okay, kerana dia nisbah 1, 1 sama sahaja. Panjang sama, sudut sama, semua pun sama. Okay. Okay, untuk nombor 2 ni sama juga. Okay, diberi objek. Okay, ini adalah objek kamu, dan bawah ni kamu kena lukis lukisan berskala bagi objek tersebut. Okay, berdasarkan nisbah yang diberi. Okay, skala yang diberi 2 nisbah 1. Okay, so kita ingat balik nisbah ni biasa dalam bentuk 1 nisbah n. Okay, so kita nak dalam bentuk 1 nisbah n, nombor pertama ni mesti dah 1. So senang. Okay, untuk kamu faham konsep dia. So 2 nak jadi 1, kita bahagikan dengan 2, di mana sebelah kanan pun bahagi dengan 2. So dapat sini 1/2. Okay, so 1 nisbah 1/2. Okay, ini adalah skala yang kita perlu tengok sekarang. Okay, so nombor 1 ini adalah, nombor 1 adalah lukisan, dan 1/2 adalah objek. Okay, yang kita nak lukis sekarang adalah lukisan. Okay, so kita tengok nombor pada lukisan 1. Okay, 1 ni lebih besar daripada 1/2. Kan? So maksudnya lukisan lebih besar daripada objek. Nak besar sebanyak mana? Sebanyak 2 kali ganda. So kena darab dengan 2. Okay, so tengoklah contoh sini. Kita ambil sisi yang kiri, paling senang ni lah. Ada berapa kotak? Tengok 1, 2, 3, 4. So 4 pada objek bermaksud pada lukisan berskala 4 darab 2. So kita darabkan dengan 2 lah. So sini akan jadi 8 lah. 4 darab 2, 8 kan? Okay, so kita kira lah. Dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sampai bawah. Okay, tak kisahlah mana-mana lukisan pun dekat mana kamu nak start, tapi make sure pastikan muat lah. Dan kamu kena guna pembaris ya. Macam cikgu guna pen freehand. Okay, so tak berapa tepat lah. Okay, jadi untuk garisan bawah sekali ni yang mengufuk ni, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kat bawah ni kena 8 darab 2 lah. Kan, 8 darab 2 ada 16. So kena lukis 16 kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai sini. Okay, so kamu pun lukis satu garisan guna pembaris. Okay, sambungkan saja untuk sisi di sebelah kanan ni. Okay, sambung untuk sisi sebelah kanan. Okay, jadi kita tengok pula dekat sini. Dekat sini ada satu poin tengah-tengah ni kan. Tengok poin apa kat tengah-tengah tu. Maksudnya kita bahagikan 2 sahajalah. Okay, macam ni 16. Maksudnya poin tengah-tengah tu mesti 8 kotak. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kat sini lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so sekarang kita nak cari poin yang tengah-tengah. Macam mana kita nak cari poin di sini? Okay, so kita tengok sekarang cara, ada satu tips lah cara nak tengok Okay, kita tengok dekat sini. Okay, untuk dapatkan garisan ini ke atas ni, tajam ni, dia memerlukan 4 dan 2 kotak. Okay, 4 kotak ke atas, 2 ke kanan. Nampak? Cikgu lukis ni. So itu adalah 1.
dan nisbah 1. So kalau nak lukis lukisan berskala kena 2 kali lah, kena doublekan dia. Okey, so dia jadi macam ni. Itu cara kaedah kita kira kotak lah. So macam ibaratnya kotak dia ini untuk satu kotak, so ini kotak yang kedua. Okey, sama konsep yang kat sini juga. So ini untuk satu kotak. Okey, ini untuk kotak yang kedua. Okey, jadi bila kamu nak lukis, okey, nak lukis kita sini, ni dia punya point lah. Okey, ni dia punya point. So kita gariskan. Okey, so kena guna pembaris ya. Cikgu guna freehand sebab tu macam ni. So kamu gunakan pembaris dan kamu akan dapat lukisan yang cantik lah. Okey. Okey, untuk 2C. Okey, 2C. Okey, ini adalah objek kamu. Okey, sama macam tadilah, ini adalah lukisan berskala. Jadi lukiskan lukisan bagi skala 1/2. Okey, so 1/2. So dia terus direct lah, senang. 1 adalah lukisan, nisbah bagi lukisan. 2 adalah nisbah ukuran bagi objek. Okey, so kita nak lukis lukisan sebab objek dah ada. So nak lukis lukisan, nombor dia 1. Okey, nisbah dia 1. So 1 ni lebih kecil daripada 2. Okey, bermaksud lukisan kamu kena kecil. Okey, kena kecil sebanyak mana? Sorry, tu saja. Susah sikit nak tulis guna pen ni. Okey. Alright. So, kecil sebanyak mana? Sebanyak 2 kali kecil. Bermaksud setiap sisi kita bahagikan dengan 2. Sebab kita nak kecil, nak small, kena bahagi 2 lah. Okey, jadi sama juga kaedahnya. Macam tadi, kita kira kotak di sisi tepi ni 1, 2, 3, 4. So, dekat sini pun 4 tetapi kita bahagikan dengan 2. So, kita dapat 2 sahaja kat sini. Okey, jadi untuk garisan bawah ni, sisi di bawah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. So 8 bahagi 2 dapat 4. So ada 4 sahaja kotak di sini. Sama juga 2. Okey, untuk lukis yang atas ni, ni tengah-tengah kan. Okey, kita letak dulu siap-siap tengah-tengah. Senang nak lukis. Okey, jadi untuk dapat daripada sini nak sampai sini, nampak tak dia menggunakan 4 kotak, 4 dan 2. So kita halfkan dia. So kita bahagi dengan 2 lah. So separuhkan dia. So dia akan jadi macam ni. Okay. So ini adalah lukisan berskala kamu. Okay. So tengok balik semula kamu akan faham. Okay, baik. So tengok contoh 1, penyelesaian masalah ya. Panjang sebatang sungai ialah 5.5 cm di atas peta. Skala peta tersebut ialah 1/10,000. Cari panjang sebenar sungai dalam meter. Okey, so kita tengok apa maklumatnya sekali lagi. Panjang sebatang sungai adalah 5.5 cm di atas peta. Di atas peta. So ini adalah lukisan berskala lah. Dan skala peta tersebut ialah ini. Ini adalah skala yang diberi. Okey, cari panjang sebenar sungai tersebut. Macam O lah, kalau ikut formula kita nak cari yang original kan, sebenar. Tetapi nak dalam meter. Okey, so kita tengok penyelesaiannya. Okey, baik. Okey, jadi berdasarkan skala yang diberi, okey, 1/10,000. Okey, jadi 1 ni adalah lukisan dan 10,000 ni mewakili objek yang sebenar lah. So, 1 lukisan tadi 5.5. So, kita letak sini 5.5. Yang ini kita tak tahu. So, kita letak X sebab kita nak cari dalam panjang yang sebenar lah. Nampak ya? Yang 10,000 mewakili objek, 1 mewakili lukisan berskala. Okey, formula yang sama sahaja. Jadi macam mana kita nak cari X ni? Okey, so ini adalah kaedah proportion, perkadaran, proportional. So nak dapatkan X 5.5, ini satu formula lah ya. 5.5 bahagi 1 darab 10,000. Okey, macam tu. Okey, so 5.5 bagi 1 darab 10,000 ni sama dengan 1 ni kita boleh abaikan lah, 5.5 darab 10,000. Tetapi ini dia dalam cm, kita nak dalam meter. Okey, 1 meter sama dengan 100 cm. Sekarang cm nak pergi meter, kita kena bahagi 100. Sebab tu kita kena bahagi lagi 1, bahagi dengan 100. Bahagi dengan 100. So samalah kita punya jalan kerja sekarang kan. So bila kamu dah cari gunakan kereta, kamu akan dapatlah 550 meter. Okey.
Okey, baik, contoh seterusnya, contoh 2. Panjang sebatang sungai ialah 8 km. Jika skalanya 1:200,000 digunakan dalam peta, cari panjang sungai tersebut di atas peta. Okey, jadi terbalik pula. Dia suruh cari yang peta pula. Tadi suruh cari yang sebenar kan? Ini dah bagi tahu dah. Panjang yang sebenar 8 km. Sebenar adalah objek lah. Okey, ini adalah skala. Okey, cari panjang sungai tersebut di atas peta. So dia suruh cari yang L lah. Dia suruh cari yang L. Okey, tetapi dalam cm. Original dalam kilometer. Okey, so kita ambil skala. Apa-apa pun kita ambil skala dulu. Okey, cikgu buat dululah kat sini. Kita try buat sendiri dulu. Tak payah tengok penyelesaian lagi. So nisbah yang diberi adalah 1:200,000. Okey, 1:200,000. Jadi 1 ni mewakili apa? Lukisan berskala. Ini adalah lukisan, ini adalah objek. So lukisan dalam soalan adalah kita tak tahu, yang kita nak cari panjang sungai tersebut di atas peta. Okey, dekat peta ni. Okey, so lukisan tak tahu, kita letak X lah. Okey, panjang sebenarnya 8 km. 8. Okey, tetapi ini kilometer. Okey, so kita nak dalam cm. Okey, so kita buat pertukaran unit kat sini. 1 km sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. So, daripada kilometer nak tukar kepada sentimeter, kita tukar kepada meter darab dengan 1000. So, kita tukar kepada sentimeter pula darab dengan 100. So, barulah km pergi ke cm. Okey. Lepas tu, okey, baik. So, kita teruskan. Kita buat sekali lagi lah 1:200,000. Okey, so X nisbah 800,000. Okey, so apakah X? So nak cari X, okey, ikut formula Yang ini bahagi dengan yang atas. Ini satu formula lah. Okey, bahagi dengan 200,000, formula perkadaran darab dengan 1. Macam tu. Bahagi yang ini, lepas tu yang ini darab. Itu memang formula dia. So selepas kamu cari, kamu akan dapat 4. So jawapannya adalah 4 cm. So kita tengok penyelesaian betul tak 4 cm? Okey, betul. Okey, penyelesaiannya adalah 4 cm. So kita buat dalam bentuk perkadaran dulu. Okey. Okey, baik, ini adalah contoh di dalam buku kerja kamu pada muka surat 25 So cikgu bacakan, rajah berikut menunjukkan lukisan berskala bagi sebuah bulatan. Okey, dia beri bahawa skala yang digunakan 1:8. Cari lilitan bulatan bagi bulatan sebenar dalam cm. Diberi pi 22/7. Jadi ini adalah lukisan berskala. Okey, bukan yang sebenar So skala diberikan dan juga disuruh cari lilitan bulatan yang sebenar. So penyelesaiannya kita gunakan skala yang diberikan 1:8. Okey, satu ni adalah ukuran pada lukisan berskala dan 8 ni merujuk kepada objek lah. Okey, so sekarang kita dalam konteks lilitan. Okey, so lilitan untuk lukisan berskala kita cari dulu. So formulanya adalah 2 darab pi darab jejari. So 2 darab pi diberi 22/7. Okey, diberi di sini Dan jejari pun diberi di sini untuk lukisan berskalanya 7. So kita boleh potong 7 dan 7. 2 darab 22 adalah 44. So di sini 44 bagi lukisan berskala. Untuk yang sebenar kita tak tahu. Objek yang sebenar lah. Okey, untuk nisbah yang sebenar kita tak tahu. Jadi daripada perkadaran ini kita dah boleh cari. Okey, menggunakan kaedah perkadaran lah. Jadi kita ada satu lagi kaedah, cikgu nak tunjuk satu lagi cara lain lah. Okey, kita guna kaedah darab silang. Di mana 1:8 boleh jadi dalam bentuk ini. Kita letak dalam bentuk pecahan lah. Okey, bersamaan dengan 44/X. So kita cari nilai X menggunakan kaedah darab silang. So X darab dengan 1, 8 darab dengan 4. So X darab 1 jadi X, 8 darab 44. Okey, kamu akan dapat 352 cm. So ini adalah lilitan bulatan yang sebenar. Okey. Okey, baik, kita ada satu lagi contoh pada muka surat 26 dalam buku kerja kamu. Cikgu bacakan Rajah di bawah menunjukkan pelan lantai rumah Jasmine. So ini adalah rumah Jasmine lah. Okey, pelan dia. So kita tengok macam pintu masuk dari depan ni ada ruang tamu, ada bilik 1, bilik 2, bilik 3 dan dapur. Okey, so ini ukuran. Ukuran ini adalah lukisan berskala sebab dia letak dalam cm. Takkanlah bilik 3 cm kan, nak duduk macam mana. Jadi tengok cm ni pun kita dah tahu ini adalah lukisan berskala. Okey, panjang sebenar rumah Jasmine ialah 34 meter. Dia dah bagi dah panjang. Panjang tu macam mana? Panjang tu dari sini ke sini. Itu adalah panjang.
Panjang adalah sini ke sini. Panjang dia bagi tahu yang original 34 meter. So, carilah A, B, C. Okay, fokus A dulu. Kita cari A dulu. Cari skala lukisan pelan tersebut. Okay, so kita nak buat A. Okay, so kita nak cari skala yang digunakan. Okay, jadi kita tengok apakah maklumat yang diberi tadi dalam soalan. Okay, dia bagi tadi dalam soalan panjang sebenar. Okay, so panjang sebenar. So dalam konteks formula skala maksudnya panjang objek lah. Okay, panjang sebenar adalah 34 meter. Okay, jadi 34 meter. Kita tengok balik panjang dalam lukisan. Okay, itu panjang sebenar. So sebenarnya ataupun objek lah, ataupun objek. So panjang dalam lukisan berskala, ini panjang dia. Okay, kita tambahkan 3 tambah 3 tambah 2.5. Okay, 2.5. So dapat berapa ni? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 2.5 adalah 8.5. Okay, 8.5 Alright. So seterusnya kita cari skala. Okay, so kita tulis skala, cari skala lah. Okay, skala, formula skala ingat L bahagi O. So lukisan bahagi objek yang original lah. Okay, so sekarang ni apa kita punya panjang lukisan ni dalam cm kan. Okay, so kita tukarlah. Kita tukar 34 meter dalam cm juga. So 1 meter bersamaan dengan 100 cm. So kalau 34 meter sama dengan darab je dengan 100. So kita akan dapat 3400 cm. So unit dah sama, bolehlah kita buat skala. So lukisan berskala kita lukisan berskala panjangnya 8.5. Okay, objek kita 3400. Okay, so kita jadikan dalam bentuk 1 per, boleh tak? So 85 nak jadi 1, kita divide by 8.5. Okay, so yang bawah pun sama, 3400 kita bahagikan dengan 8.5. Okay, selepas bahagi akan dapat 400. Okay, jadi skalanya adalah 1:400. Okay. Okay, baik. Soalan seterusnya ialah cari luas sebenar rumah Jasmine dalam meter square. Okay, alright. Jadi kita tuliskan semula skalanya. Okay, skala adalah 1:400. Okay, bermaksud 1 cm pada lukisan ini bersama dengan 400 cm dalam rumah sebenar. Okay, jadi untuk mencari luas, okay, kita tengok luas di sini adalah panjang dan lebar. Okay, so panjang di sini adalah 85 cm. Okay, dan ini adalah pada lukisan. Jadi kalau untuk panjang yang sebenar kita darabkan dengan 400 lah. Okay, so kita darabkan dengan lebar dia 5. So 5 juga kita darabkan dengan 400. Okay, jadi setelah didarabkan, okay, kamu akan dapat nilai di sini 3400 lah. Okay, dan di sini adalah 2000. Okay, tetapi kita ingat, okay, soalan nak dalam unit meter kuasa 2. So meter square lah, meter kuasa 2. Bermaksud ini adalah cm kan. Okay, kita tengok balik pertukaran unit 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Okay, jadi centimeter nak tukar kepada meter, kita kena bahagi dengan 100. Okay, kita bahagi 100, tetapi ini adalah luas ya. So kita double lah sebab dia kuasa 2. Okay, kita double, bahagi 2 kali lah. So kamu akan dapat jawapan di sini 680 meter square. Okay, so ini jawapan kamu ya. Okay, baik. So ini adalah untuk kos memasang jubin. Okay, harga bayaran untuk pasang jubin iaitu tiles lantai tiles di lantai yang 4 segi 4 segi tu dalam bilik 1. Okay, ini bilik 1. Jika kos memasang jubin ialah RM15 bagi 1 meter square. Okay, jadi kita cari dulu luas untuk bilik 1. Okay, so luas untuk bilik 1 kita guna pen merah lah. Okay, so luas bilik, ya Allah, sorry. Okey, kita cari luas untuk bilik 1. So panjangnya adalah 3, lebar 2. So luas bilik 1. Okey, kita tahu tadi skalanya 1 kepada 400 kan. Okey, jadi luas panjang untuk 3 cm ni kita darabkan dengan 400. Kita nak nilai sebenar kan. Darab dengan lebar. Okey, ni panjang darab lebar 2 cm. Darab dengan 400 juga.
Okey. So kita dapat nilai di sini 1200 darab dengan 800. Okey, jadi ini adalah nilai untuk sentimeter. Okey, kita nak dalam meter square kan. Jadi untuk meter square macam tadilah 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi daripada sentimeter nak pergi meter kita kena bahagilah. Okey, bahagi dengan 100. Tapi kita bahagi 2 kali kerana kita nak dalam bentuk square. Okey, so bermaksud kita bahagi 10,000 lah. Okey. Okay, bahagi dengan 10,000. Okay, so selepas kita buat calculation, perkiraan jawapannya adalah di sini 96. Okay, 96. Okay, so bila kita nak tahu nilai kos tadi berapa bayaran, kalau 1 meter square RM15, kalau ada 96, okay, kalau ada 96 bermaksud 96 darab dengan RM15. Okay. Jadi bayarannya adalah RM1,440. Okay. Itu adalah kos ya, atau harga yang perlu dibayar untuk memasang jubin dalam bilik satu. Okey, baiklah. Setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jadi kita telah pun habis bab 4 ya. Jadi untuk latihan, sila lengkapkan latihan bab 4 muka surat 19 hingga 29 di dalam buku kerja modul pentaksiran simulasi buku 2. Okey, jadi jika ada soalan yang tidak faham boleh tanya dengan cikgu, boleh WhatsApp cikgu ya. Dan kamu juga boleh semak dengan jawapan di dalam buku kerja tersebut. Okey, terima kasih murid-murid. Sehingga berjumpa lagi.